Baiklah, menurut sebuah laporan bertarikh Oktober 2021, hanya 5 bulan sebelum ini, Rina, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noor Omar telah mengumumkan sebanyak 37,415 PKS atau usahawan terpaksa gulung tikar sepanjang tempoh pandemik COVID-19, dan antara 37,000 ni hampir 70% merupakan perusahaan mikro di mana pendapatan tahunan kurang daripada RM300,000. Inilah golongan yang paling terkesan akibat COVID-19. Baik, untuk membicarakan lebih lanjut, bagaimana Semarak Niaga Keluarga Malaysia ini mampu untuk membantu komuniti usahawan dan peniaga, maka kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Daniel Abdul Rahman yang sudah pun berada secara atas talian, merupakan pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, khabar Rina, Nas. Sihat, Alhamdulillah. Baik, Doktor, melihatkan kepada Semarak Niaga Kuala Lumpur yang dikatakan mampu untuk memajukan semula perniagaan dalam kalangan komuniti usahawan dan peniaga ini, bagaimana pandangan Doktor sendiri berkenaan dengan inisiatif yang digerakkan oleh kerajaan ini dalam usaha untuk memacu kembali pertumbuhan ekonomi negara? Baik, terima kasih Rina. Secara umumnya, saya melihat ini adalah suatu usaha proaktif yang kerajaan telah laksanakan untuk membangkitkan semula perniagaan, merancangkan kembali sektor ekonomi pada masa yang sama untuk membina semula keupayaan dan daya saing sektor perniagaan dalam Malaysia. Tapi sebelum tu, izinkan saya mengubah sikit persepsi dalam konteks Semarak Niaga ni, kerana Semarak Niaga ini bukan hanya tertumpu kepada PMKS, tapi keseluruhan. Dia kata keluarga ni, abang long berdapat manfaat, adik bongsu berdapat manfaat. Abang long kita mungkin kita boleh analogikan kepada syarikat-syarikat besar. Adik-adik bongsu ni syarikat yang baru nak mula berniaga dan sebagainya. Jadi ada satu orang kata konteks Semarak Niaga yang lebih inklusif. Memberi manfaat kepada seluruh peniaga dalam negara kita lah. Okey. Baik, apa yang kita nampak di sini, pembiayaan equity atau alternatif sebanyak 2.2 bilion itu antara orang kata ideas untuk memacu semula abang-abang long kita yang juga menghadapi kesusahan, ya. Tapi antara saluran-salurannya, apakah syarat-syarat kelayakannya? Sebab saya rasa banyak rakyat yang bertanya kan, adakah saya layak, terutamanya perusahaan mikro, dan juga apakah limit dia ataupun apa dana maksima yang dapat kita pohon terutamanya untuk perusahaan mikro. Silakan. Baik, bila saya lihat kepada kita tuju kepada perusahaan mikro, kita lihat kerajaan telah menggunakan konsep kredit mikro kredit. Kredit mikro sejumlah 1.8 bilion. Selain itu juga saya lihat Semarak Niaga ni lebih kreatif, mana membuka peluang pembiayaan equity, yang mana pembiayaan equity sebenarnya mengelakkan daripada berlakunya pinjaman wang daripada direct pada bank. Tapi sebaliknya kita menarik pelabur untuk membuat pelaburan dalam syarikat-syarikat yang kita lihat strategi ataupun perniagaan yang berpotensi untuk dimajukan. Jadi secara tak langsung pembiayaan Semarak Niaga ini dia ada dua saluran yang cukup menarik, ya, untuk kita explore kebolehrasaannya dan juga impaknya kepada memulihkan balik ekonomi. Kalau kita balik kepada mikro tadi, Nas, Rina, ya, 1.8 bilion yang telah diperuntukkan oleh pihak kerajaan, ya, melalui pun BSM, Bank Negara sendiri pun telah beri komitmen untuk meletak lebih kurang 200 juta kepada kredit makro. Kenapa? Mereka ini sebenarnya golongan yang paling terjejas dalam keadaan sekarang, industri makro ini sebenarnya, Rina dan Nas. Baik, Doktor, kita juga nak menyentuh bahawa kalau kita lihat di pertengahan bulan Mei, kalau tak salah saya, tahun 2021, itu merupakan puncak pandemik di mana telah berlaku 5.3% kadar pengangguran. Dan kalau kita lihat inisiatif Semarak Niaga Keluarga Malaysia ini, sekurang-kurangnya penciptaan peluang pekerjaan juga bakal diproaktifkan. Pandangan daripada Doktor sendiri? Betul, tepat sekali, ya. Sebab itu kita perlukan galakan kepada perniagaan supaya mereka boleh kembali berniaga, mereka boleh kembali untuk mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat. Betul seperti Arina beritahu tadi, kadar pengangguran yang tinggi yang disebabkan oleh pandemik,
dan dalam proses kita memulihkan kembali ekonomi kita ini, penciptaan peluang perniagaan itu perlu dipertingkatkan. Menerusi kaedah bagaimana? Kaedahnya adalah kita kena membantu peniaga-peniaga yang ada dalam ekonomi kita ini untuk kembali beroperasi seperti biasa, ya, dan pada masa sama meningkatkan juga keyakinan pelabur untuk datang ke negara kita untuk memberi orang kata suntikan kepada pemulihan ekonomi kita kembali kepada asal, insya-Allah. Jadi kalau kita lihat tentang pemulihan ekonomi, ya, kita harus meningkatkan keupayaan dan daya saing usahawan-usahawan kita. Itu antara cara untuk negara kita maju ke hadapan mencapai status high income nation, ya. Jadi untuk strategi yang diutarakan, sebab kalau kita berikan mereka dana untuk membangkitkan bisnes mereka semula, masalah-masalahnya tetap sama pasca COVID-19, ya. Jadi mungkin antara saranan kerajaan adalah untuk mendigitalisasikan perniagaan mereka. Sejauh manakah dana-dana ini dapat membantu mereka ke arah tersebut? Baik, ada dua masalah utama yang saya kena pasti bersama buat kajian berkenaan dengan sektor ekonomi dalam negara kita. Yang pertama adalah hubung kait. Hubung kait sektor ekonomi, ya. Dalam konteks PMKS dan juga syarikat-syarikat besar. Melalui kajian yang kami lakukan, kami dapati bahawa wujudnya kelemahan hubung kait di antara abang long dengan adik bongsu ni. Kan? Bila ada abang long dan adik bongsu, dia tak communicate, dia tak mampu sama sendiri. Jadi bagaimana kita nak memacu ekonomi kita lebih ke hadapan? Ini perkara yang perlu ditekankan dalam orang kata merancakkan balik perniagaan supaya abang long dan adik bongsu ni dia boleh sama-sama ke hadapan. Yang kedua tadi yang seperti Ina cakap berkenaan dengan penerimaan gunaan teknologi, ya, teknologi adoption dalam pengeluaran sektor ekonomi. Ini adalah perkara yang ditekankan mengikut sasaran kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12. PMKS disasarkan untuk digitalisasikan perniagaan mereka sebanyak 90%. Jadi kita perlu memastikan bahawa PMKS ini boleh sedia untuk menerima guna teknologi dalam perniagaan mereka. Doktor, kalau kita lihat tadi antara suara-suara yang diluahkan dalam temu bual bersama dengan peniaga-peniaga yang kita lakukan sebentar tadi, mungkin ada yang risau tentang kerumitan dari segi proses untuk mendapatkan bantuan ini. Bagaimana mungkin kita boleh mencapai satu kata yang lebih mudah bagi membantu semua komuniti ini? Dan adil, ya. Baik, betul. Sebab saya kata tadi, awal tadi, Semangat Niaga adalah satu inisiatif yang inklusif. Ya, jadi kita kena pastikan bahawa ease of do business. Ease of do business tu boleh dielakkan dengan mengurangkan birokrasi. Dan pada masa yang sama, kita kena pastikan bahawa manfaat ini bukan sahaja diterima oleh mereka-mereka yang sektor yang besar, industri yang besar, tapi juga sektor kecil dan di luar bandar. Kita jangan ketepikan, ya, peniaga-peniaga di luar bandar. Yang mana mereka perlu juga didaya upayakan, ditingkatkan daya upaya pengeluaran mereka, kerana kita juga sebenarnya memerlukan bantuan, ya, input ekonomi dan sebagainya daripada sektor ekonomi yang berlangsung di kawasan luar bandar. Baiklah, secara konklusinya di sini mungkin suara atau pendapat Dr. Daniel, ya, kalau kita nampak perusahaan-usahawan kita, terutamanya perusahaan mikro, saya tumpukan kepada mereka di sini kerana kebanyakan daripada mereka hanya tertumpu kepada food and beverage, fashion ataupun kesihatan dan sebagainya. Mungkin kita perlu menaik tarafkan usahawan-usahawan kita, terutamanya gig economy workers. Pendapat Dr. Daniel? Betul, kita perlu meningkatkan lagi daya saing sektor PKS kita, terutamanya PMKS dan mikro. Kenapa? Kerajaan sendiri telah banyak melakukan inisiatif bagaimana untuk menambah nilai produk-produk yang dikeluarkan oleh industri mikro ni, termasuk dengan contohnya di Kementerian Perdagangan Usaha Industri dan MITI, ya, telah membuat expo dan sebagainya untuk memasarkan produk-produk tempatan kita di luar negara. Jadi perkara-perkara seperti ini sebenarnya perlu diambil manfaat
daripada oleh pihak industri mikro sendiri. Kalau kata sebelum ni mungkin dijual di jalanan, kenapa tidak mereka dipertingkatkan lagi keupayaan pengeluaran mereka untuk menghasilkan produk yang boleh diekspor. Kita tidak boleh kita tak boleh orang kata mengambil mudah dan juga mengambil undermine the potential of our micro enterprises. Jangan orang kata mereka semua mampu. Cumanya mungkin accessibility information yang mereka terima maklumat itu kurang. Jadi menyebabkan mereka agak terkebelakang daripada mendapat peluang-peluang yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Baik, kita juga mengharapkan agar Semarak Niaga Keluarga Malaysia ini memberi ruang dan peluang kepada usahawan-usahawan dan juga peniaga-peniaga daripada mikro, kecil dan sederhana agar mereka dapat merancakkan kembali perniagaan mereka dan membantu ekonomi negara. Terima kasih Dr. Muhammad Daniel Abdul Rahman, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM. Terima kasih Doktor bersama kami. Terima kasih Rina.